minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala jahla 'alai wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Insya-Allah boleh mula. Bismillah. Walil hakim baik, hadis yang pertama yang kita baca pada hari ini berkaitan dengan orang yang berbuka puasa makan ataupun minum dalam keadaan terlupa. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang terlupa, dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi dia makan dan juga minum. Allah Taala, orang tu, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi dia makan dan juga minum. Dan riwayat Hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan terlupa, maka tiada qada yang wajib ke atasnya dan juga tiada kafarah. Jadi dalam hadis ni zahirnya jelaslah bapa ni menunjukkan orang yang berbuka puasa dalam keadaan terlupa, iaitu dengan makan ataupun minum tidak tidak membatalkan puasa dia. Itu tidak membatalkan puasa dia. Bila tidak membatalkan puasa, maka tidak wajib dia qada dan juga tidak ada kafarah. Baik, apa wajah dalalah? Wajah dalalah yang menunjukkan puasa orang ini tidak batal. Wajah dalalah dia perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan falyutimma saumah tu. Perkataan Nabi falyutimma saumah. Jadi perkataan Nabi falyutimma saumahu ni suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi menamakan itu sebagai puasa. Jadi Nabi tidak suruh imsak. Nabi tak kata falyumsik, kan? Baqiyata yaumihi contohnya. Nabi tak kata imsak, kena tahan diri daripada makan minum baki hari yang masih berbaki. Tapi Nabi kata falyutimma saumah, maka hendaklah ia sempurnakan puasa dia. Kemudian amar di sini amar di sini adakah lil wujub ataupun lil nadbi? Jadi kata ulama, sekiranya puasa itu puasa fardu, maka amar itu amar di sini lil wujub. Tapi kalau puasa tu puasa sunat, maka amar tu lin nadbi. Sebab orang yang puasa wajib, orang yang buat puasa wajib, dia tidak boleh keluar daripada puasa dia secara sengaja.
Kan, sama ada wajib tu wajib Ramadan ataupun qada ataupun nazar ataupun kafarah. Kecuali ada perkara-perkara yang mengharuskan untuk dia inilah berbuka puasa. Adapun sunat tak ada masalah seperti yang kita bincangkan sebelum ni. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Hanya saja Allah Taala bagi dia makan, orang yang terlupa tadi, dan bagi dia minum. Di sini pun kita dapat jadi dalil lah, menunjukkan kepada sahnya puasa orang yang makan secara terlupa ni, yang mana Nabi SAW tidak menisbahkan perbuatan makan dan minum tu kepada orang tersebut, orang terlupa, tapi dia menisbahkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi dia makan, Allah Taala bagi dia minum, bukan dia yang makan dan minum. Nabi tak kata dia makan dan minum kan. Tapi Nabi nisbahkan perbuatan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mazhab kita macam itulah. Mazhab kita dan juga mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah, siapa yang berbuka secara tidak sengaja, siapa yang makan minum secara tidak sengaja, terlupa, maka puasa dia sahih. Maksudnya tidak membatalkan puasa dia lah. Sama ada puasa tu puasa fardu ataupun puasa tu puasa sunat. Kerana dalam hadis disebut secara itlaq kan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang terlupa dia sedang berpuasa. Dan dalam hadis tak sebut puasa apa, puasa fardu ataupun puasa sunat. Jadi hukum tersebut merangkumi puasa fardu dan merangkumi puasa sunat. Kemudian makan dan minum ni adakah dimaafkan sekiranya makan tersebut makan sedikit, makan banyak tak dimaafkan? Seperti dalam solat kan, kalau kita makan ataupun minum secara terlupa sedikit maka dimaafkan, tapi kalau banyak tak dimaafkan. Jadi adakah dalam bab puasa ni hukum dia sama juga? Jawabnya tidaklah kan. Dalam bab puasa ni makan banyak pun tidak membatalkan puasa sekiranya makan dan minum tersebut secara terlupa. Dalam hadis Nabi SAW tak kaitkan pun makan sedikit ataupun makan banyak. Hadis umum, fa'akala au syariba, lalu dia makan atau minum. Jadi tak sebut sedikit ke ataupun banyak. Jadi dia kekal dalam keadaan umum lah. Dan antara jawapan ulama'nya, kalau kita mengaji dalam fiqh, kenapa dibezakan antara solat dan juga saum, puasa? Kerana puasa ini dia hanya semata-mata imsak. Dia semata-mata imsak. Kita tark, kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tidak ada satu hai'ah, satu keadaan yang tertentu ya untuk mengingatkan dia. Yang kadang-kadang boleh jadi dia terlupa di dalam ibadat puasa. Dia berbeza dengan solat, yang mana solat ni dia ada hai'ah yang tertentu, ada keadaan yang tertentu yang sepatutnya mengingatkan dia dalam solat. Kita ada bacaan Al-Fatihah, lepas tu kita ada rukun qiyam, lepas tu rukun rukuk, i'tidal, sujud, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut sepatutnya mengingatkan seseorang tu dia dalam solat. Lepas tu dibezakan antara solat dan puasa. Jadi solat kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Tapi dalam bab puasa, sedikit dan banyak, kalau seorang tu makan dan minum secara terlupa, maka perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa dia. Dan mafhum hadis ni kita dapat daripada mafhum hadis ni kita dapat faham orang yang sengaja makan dan sengaja minum, puasa dia batal. Itu mafhum hadis lah.
Bila seseorang tu ta'ammadal akla wa syurba batala saumuhu. Seseorang tu bila dia sengaja makan dan minum, batal puasa dia. Itu mafhum yang kita dapat daripada hadis. Baik. Kemudian adakah hadis ni bukan hadis ni nas dia nas hadis ni pada makan dan minum. Adakah jima' pun ambil hukum yang sama? Yang ni adakah jima' dikiaskan kepada makan dan minum? Yang ni kalau seseorang tu jima' dalam keadaan dia terlupa, adakah jima' tersebut tidak membatalkan puasa? Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, ya, jima' pun ambil hukum makan dan minum jugalah, jima' secara terlupa. Jima' dia dikiaskan dengan makan dan minum. Jumhur ulama macam tu. Jumhur ulama berpendapat jima' dikiaskan dengan makan dan minum. Jadi persamaan antara jima' dan makan dan minum secara makan dan minum ni apa dia? Persamaan dia semua tu perkara-perkara yang kita wajib imsak. Makan kita wajib imsak, minum kita wajib imsak, jima' pun kita wajib imsak. Semua tu termasuk dalam rukun dah, kan? Al-imsak anil mufattirat, kan, termasuk daripada rukun puasa. Jadi semua tu sama. Sama dari sudut kesemuanya adalah rukun puasa, iaitu imsak daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi bila sabit keuzuran pada sebahagiannya, ini sabit keuzuran pada makan dan minum dalam keadaan terlupa, maka sabit jugalah keuzuran itu pada yang lain-lain juga. Itu pada jima' tu. Maknanya dimaafkanlah kalau dilakukan secara tidak sengaja, terlupa. Kemudian zahir hadis ni, orang yang terlupa walaupun berkali-kali, siang dia makan, kita kata pagi dia terlupa, dia makan, dia minum. Sekali tengah hari dia lupa pula, dia makan dan minum juga. Petang sekali dia terlupa, makan dan minum lagi. Jadi adakah berulang-ulang lupa ni menyebabkan puasa dia batal, ataupun berulang-ulang lupa tu tidak membatalkan juga puasa dia? Jadi zahir hadis ni, orang yang terlupa walaupun berkali-kali, puasa dia tetap sah lah, tidak membatalkan puasa. Nabi tak bagi tahu pun jumlah-jumlah yang tertentu. Nabi tidak khususkan hukum ni dengan jumlah yang tertentu. Jadi kita bawa atas umum dia lah. Maknanya kalau terlupa saja, kita ambil hukum ni lah. Dia terlupa makan minum secara terlupa, maka dia puasa dia sah. Dan inilah yang diamalkan oleh ulama. Dia berbeza kalau Nabi SAW kaitkan dengan sesuatu jumlah yang tertentu. Jadi kita kena ikut jumlah tu lah, macam dalam hadis dalam bab taharah, kan. Dalam bab taharah, kalau kita ada ayat dalam berjana yang kurang daripada 2 qalah, kan, lepas tu kita baru bangun daripada tidur, jadi makruh untuk kita terus celup tangan kita dalam bekas tersebut, dalam ayat tersebut lah, kan. Kalau kita tak yakin lah ada najis ke tidak. Kalau kita yakin, haram lah. Jadi kalau kita tak yakin ada najis ke tidak, waktu tu makruh untuk kita celup sebelum kita basuh tangan kita 3 kali. Sebelum kita basuh tangan kita 3 kali. Kata ulama, karahah tu tidak hilang sehinggalah tangan dia dibasuh 3 kali. Memang nak kena basuh 3 kali kan? Memang nak kena basuh 3 kali, sebab dalam hadis Nabi kaitkan dengan jumlah 3 kali. Hadis dia, iza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah lebih kurang itulah lafaznya.
Nabi kata apabila seorang kamu bangun daripada tidur, maka jangan dia celup tangan dia ke dalam bekas berjana sebelum dia basuh tangan dia tu 3 kali. Jadi di situ ada ghayah jumlah yang tertentu yang Nabi sebut, iaitu 3 kali. Jadi kata ulama, karahah itu tidak hilang sehinggalah dibasuh tangannya 3 kali. Jadi dalam hadis ni Nabi tak sebut jumlah-jumlah yang tertentu, kan? Nabi tak khususkan dengan jumlah yang tertentu. Jadi kalau berlaku banyak-banyak kali pun terlupa dalam satu hari itu, maka itu tidak menjadi masalah. Puasanya sah. Baik, kemudian masalah orang yang makan dan minum secara terlupa ni, puasa dia tak batal. Tapi kalau seseorang ni ingat, puasa dia tu batal. Ada orang yang tak tahu, kan, boleh jadi ada orang yang dia tak tahu, dia ingat makan dan minum secara terlupa, puasa dia batal. Jadi sebab dia ingat puasa dia dah batal, jadi dia pun makan dan minumlah selepas tu secara sengaja. Jadi macam mana status puasa orang ni? Dalam mazhab Syafi'i, puasa orang ni batal. Batal bukan disebabkan makan dan minum yang pertama tu, tapi disebabkan makan minum yang kedua. Makan minum yang pertama disebabkan terlupa. Makan minum yang kedua bukan disebabkan terlupa, tapi secara sengajalah, kerana zon dia kerana sangkaan dia yang salah. Jadi batal puasa dia. Baik, kita berpindah kepada hadis yang seterusnya. Semua tadi lupa nak sebut pandangan jumhur tu dikuatkan lagi lah oleh riwayat Hakim tu, yang mana disokong oleh riwayat Hakim, yang mana dalam riwayat Hakim ni Nabi kata man aftara fi Ramadan nasian fala qada'a alaihi wala kafara. Siapa yang berbuka dalam bulan Ramadan dan akan terlupa, tidak ada qada' yang wajib ke atasnya. Jadi tak ada qada' sebab puasa dia sah, puasa dia tak batal. Kalau puasa dia tu batal, saya dia kena qada'. Ini tidak ada qada' dan juga tidak ada kafarah. Baik, hadis yang seterusnya berkaitan dengan muntah dengan sengaja, membatalkan puasa. Jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u, yakni man ghalabahul qai'. Kita kata muntah menguasai dirinya. Jadi kadang payah orang nak faham, kan. Jadi kita terjemahkan siapa yang muntah dengan sengaja. Kan, man zara'ahul qai', maksudnya siapa yang tidak sengaja muntah. Kita ikut dia punya terjemahan tu, man ghalabahul qai', orang yang dikuasai oleh muntah, maksudnya dia tak dapat nak tahan muntah tu. Jadi dia termuntah dengan sengaja. Mafhum dia, siapa yang muntah, siapa yang tidak sengaja muntah, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' ke atasnya. Wa man istaqa'a, yakni wa man istaqa'a, dan siapa yang sengaja muntah, dia menuntut muntah, dia yang talabal qai', dia tuntut, dia yang menuntut untuk muntah, maksudnya dia sengaja muntah lah, fa alaihil qada', maka wajib ke atasnya qada'. Baik. Jadi muntah ni apa? Muntah ni keluar kembalilah apa yang keluar kembali daripada mulut, apa yang kita makan, dan apa yang kita minum, dan apa yang kita telan lah, yang dah masuk kepada had batin, kemudian dia keluar balik. Itu dinamakan sebagai muntah. Okay. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa termuntah, tak sengaja muntah, tidak membatalkan puasa, dan bila tak batal puasa maka tidak ada qada' yang diwajibkan ke atasnya.
Adapun sengaja muntah, sengaja muntah batal puasa lah. Seperti mana disebut dalam hadis, wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Sebab tu dia kena qada, sebab puasa dia apa? Batal. Jadi siapa yang sengaja muntah, maka wajib ke atasnya qada. Jadi yang inilah hukum yang disepakati oleh keempat-empat mazhab. Empat-empat mazhab sepakat. Inilah hukum dia. Siapa yang muntah dengan sengaja, dia batal puasa dia dan dia kena qada. Dan siapa yang tidak sengaja muntah, puasa dia tak batal. Kemudian dalam mazhab kita ada khilaf, adakah sengaja muntah, diri sengaja muntah itu membatalkan puasa, ataupun yang membatalkan puasa tu disebabkan ada kemungkinan apa yang keluar tu masuk semula. Dalam kitab fiqh dia bahaskan yang tu lah. Sebab terhasil daripada khilaf ni, illah batal ni, khilaf dalam masalah hukum yang lain. Jadi ulama khilaf lah, adakah audatul qaid hiya allati tufsidu saum, adakah kembali semula muntah ke dalam itu yang menyebabkan puasa rosak, puasa batal, ataupun khurujul qaid, keluar muntah tu, keluar muntah tu sendiri itu yang membatalkan puasa. Jadi pendapat yang sahihnya dalam mazhab Syafi'i, khurujul qaid itu, keluar muntah itu sendiri yang membatalkan puasa, bukan disebabkan masuknya balik sesuatu daripada muntah tu ke dalam. Jadi walaupun kita yakin tak ada sesuatu masuk dalam perut kita balik, puasa kita tetap batal bila kita sengaja muntah. Jadi ulama buat contoh, dia tasawurkan macam mana dia yakin tak masuk sesuatu balik dalam perut dia. Jadi dia bagi contoh orang yang kita kata dia jadikan kepala dia bawah, kaki dia duduk atas. Kepala bawah, kaki duduk atas. Dia kepala bawah, kaki duduk atas, lepas tu dia nilah jolok-jolok dia punya mulut sampai muntah. Jadi bila keluar muntah, waktu tu ada tak baki-baki muntah yang masuk semula ke dalam? Jadi tak ada. Sebab dia memang dah duduk terbalik, kepala dia ke dalam. Jadi benda tu memang tak naik balik dah lah. Memang semuanya akan ke bawah. Jadi adakah puasa dia tetap batal? Jadi ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab kita ni, puasa dia tetap batal, walaupun dia yakin tidak ada sesuatu masuk semula ke dalam perut dia. Sebab yang batal itu bukan sebab ada benda masuk tu, batal itu disebabkan keluar muntah tu. Keluar muntah tu sendiri membatalkan puasa. Adapun atas pendapat yang satu lagi, yang mengatakan masuk balik sesuatu tu, itu yang menyebabkan batal puasa tu. Jadi kalau atas surah gambaran ni, puasa dia tak batal. Jadi disebabkan berbeza pada illah tu, berbeza pada hukum bagi sesuatu gambaran. Tak ada apa dah. Boleh kepada hadis yang seterusnya. Terus lagi.
Sa'ala Rasulullah. Tak ada. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Oh, tak habis ya. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun asrudu saum afa asumu fi safar qala sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Ada tak habis tu. Baik. Baik, hadis yang seterusnya berkaitan dengan rukhsah ataupun keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang bermusafir. Hadis daripada Jabir, pertama daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada bulan Ramadan, pada tahun pembukaan kota Mekah tu. Keluar pada Ramadan, pada menuju ke Mekah lah, amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Fasama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dia masih dalam keadaan berpuasa hatta balagha qura' al-ghamim, sehinggalah Rasulullah sampai kepada satu tempat dinama qura' al-ghamim, yang mana perjalanan daripada Madinah, Nabi di Madinah, Nabi nak pergi ke Mekah. Nabi nak pergi ke Mekah. Dan Nabi SAW berpuasa lah. Dan Nabi masih berpuasa sehinggalah Nabi sampai kepada Qura' al-Ghamim. Jadi Qura' al-Ghamim ni, dia punya masafah dia, jarak dia antara Madinah dan juga antara Qura' al-Ghamim ni 8 hari. 8 hari perjalanan. Ni dulu punya perjalanan lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasalah sepanjang perjalanan tersebut. Beberapa hari sebelum tu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Qura' al-Ghamim. Rasulullah puasa dan orang ramai pun puasa, fasaman nasu. Dan orang ramai pun berpuasa sebab tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Thumma da'a biqadahin min ma'. Kemudian Rasulullah minta mangkuk, tu mangkuk ataupun bekas ayak. Farafa'ahu, ada ayak lah, dan Rasulullah angkat. Farafa'ahu, dan dia angkat bekas tersebut ataupun mangkuk tersebut. Hatta nazaran nasu ilaihi, sehinggalah orang ramai sahabat-sahabat Nabi ni tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashariba, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Tunjuk ke orang minum. Faqila lahu ba'da dzalika, kemudian dikatakan kepada Nabi selepas itu, inna ba'dhan nas qad shama, sesungguhnya sebahagian orang masih lagi berpuasa. Jadi ada lagi yang tak berbuka. Lepas tu Nabi kata faqala ulaikal usah, mereka ni orang-orang yang derhaka, mereka ni orang-orang yang derhaka. Okey. Jadi zahir hadis ni, kalau kita tengok di akhir hadis tu, seolah-olah tak boleh berpuasa. Sebab orang yang berpuasa, Nabi kata ulaikal usah, mereka orang-orang yang derhaka, mereka tu orang-orang yang derhaka. Yang ni orang yang masih berpuasa tu adalah orang yang derhaka. Sebab tu Zahiriyah, sebahagian mereka yang bermazhab Zahiriyah kata tak boleh puasa pada ketika safar. Kalau puasa ketika safar, dia kena qada balik, sebab dia pegang kepada zahir hadis ni. Adapun para ulama, mereka tidak melihat kepada satu hadis ni saja, tapi lihat kepada hadis-hadis yang lain. Sebab hadis banyak kan, kadang-kadang ada pertentangan pula antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Jadi macam mana ulama faham hadis tu? Di situlah kita kena tengok macam mana manhaj ulama ketika berinteraksi dengan hadis-hadis yang banyak ni.
Adapun fiqh yang kita mengaji ni, itu parti yang kita dah dapat, yang ulama dah orang kata apa, settlekan lah, dapat kita satu hukum. Jadi kalau kita nak tahu lebih lagi, kita tengok dalam hadis, barulah kita tahu kenapa para ulama khilaf, kan, khilaf dalam sesuatu hukum. Lepas tu hadis-hadis berkaitan dengan hukum ni kita akan lagi seronok baca bila kita dah mengaji fiqh. Kita dah mengaji fiqh, lepas tu kita tengok pula hadis-hadis berkaitan dengan hukum, dan kita akan lebih faham lagi lah. Baik. Jadi kita akan tengok sini, Al-Hafiz Ibn Hajar dia bawa riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan orang yang musafir boleh untuk dia berbuka dan juga boleh dia untuk dia berpuasa. Bahkan dalam mazhab kita tengok keadaan seseorang tu. Ada orang dia afdal berbuka, ada orang dia afdal puasa. Jadi kalau orang yang mampu, kan, tidak berat dan susah ke atasnya puasa ketika musafir, maka boleh afdal bagi diri dia berpuasalah, kan. Sebab nak bara'atu zimmah, nak kosong, maknanya nak bebaskan tanggungjawab dia daripada apa-apa bebanan. Dia tak ada apa-apa yang perlu diqada dah, sebab dia dah selesai dah. Dan juga antaranya juga ulama sebut afdalnya, yang pertama bara'atu zimmah, dan yang kedua dia tidak kosongkan waktu tersebut daripada puasa. Maksudnya bila dia berpuasa, jadi dia kosongkan waktu dia dah penuhkan waktu tersebut dengan ibadat lah, dengan ibadat puasa. Baik, kita tengok lafaz yang lain. Wa fi lafzin faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Sebab tu kita kena tengok juga cerita di sebalik hadis tu. Maksudnya sebab wurudil hadis. Sebab Nabi menyebut sesuatu perkataan tu. Apa yang boleh menyebabkan Nabi kata ulaikal usah ni? Mereka ni orang-orang yang derhaka. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sendiri puasa. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis yang lain pula, Nabi kata siapa yang puasa pun boleh, tak puasa pun tak apa. Jadi kena tahu cerita di sebalik itulah. Jadi kat dalam lafaz yang lain ni ada cerita sikit. Cerita dia apa ni, orang ramai dia jadi susah. Jadi susah ke atas mereka puasa tu. Tapi mereka masih berpuasa. Orang ramai ni masih berpuasa sebab tengok Nabi puasa. Faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sukar ke atas orang ramai ni, puasa ni menjadi sukar dan juga susah ke atas orang ramai. Wa innama yanzuruna fima fa'alta, dan hanya saja mereka melihat kepada apa yang kamu lakukan. Jadi depa ni masih lagi ikut Nabi. Jadi perjalanan nak sampai kepada Qura Al-Ghamim ni ambil masa 8 hari. Jadi dah 8 hari dah perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah, dan sepanjang perjalanan tu Nabi berpuasa sebenarnya. Dan sampai kepada Qura Al-Ghamim ni Nabi berbuka. Jadi di situ pun kita dah dapat dah satu hukum bahawasanya boleh untuk berpuasa ketika bermusafir. Nabi sendiri puasa. Dan lagi dalam riwayat, ya, ada kadang riwayat yang lain, tak ada dalam ni, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi buka puasa tu lepas asar. Maksudnya sebelum asar tu Nabi dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi berbuka. Kenapa Nabi berbuka? Sebab tengok sahabat-sahabat ni teruk. Ada sahabat-sahabat yang jadi susah lah ke atas mereka disebabkan puasa ni. Tapi masih juga tahan diri untuk berpuasa sebab tengok Nabi berpuasa. Mereka nak ambil kemuliaan mengikut Nabi SAW. Jadi orang abang angkat dia lah, abang angkat Nabi. Jadi dan mereka bagi tahu, mereka tengok hang buat wahai Rasulullah, apa yang kamu buat. Jadi kamu puasa, mereka puasa lah. Jadi bila dah Nabi dengar macam tu,
Ni ada ba'dal asri kat hadis ni. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri fasyariba. Jadi Rasulullah pun minta lah satu bekas air selepas asar, lalu Rasulullah minum. Nak tunjuk, sebab tu Rasulullah angkat dan bagi sahabat-sahabat nampak, dan Rasulullah minum supaya sahabat-sahabat tadi ikut Nabi SAW berbuka. Lepas tu kenapa Nabi sebut ulaikal usah? Yang tu ada beberapa tafsiran lah. Boleh jadi disebab Nabi sebut ulaikal usah, mereka ni orang-orang yang derhaka, disebabkan mukhalafah suruhan Nabi. Maknanya sebelum tu Nabi dah suruh dah untuk berbuka, tapi mereka tak berbuka. Sebab kalau kita kata nak puasa boleh, tak mau puasa pun boleh, kenapa Nabi kata orang yang puasa tu usah? Jadi dijawab oleh ulama, disebabkan Nabi sebut mereka ni usah, orang yang derhaka, sebab mereka derhaka suruhan Nabi. Yang mana Nabi suruh berbuka, keadaan mereka dah teruk, Nabi suruh berbuka, mereka tak berbuka. Ataupun ulaikal usah ni nisbah kepada orang-orang yang mudaratkan diri dia. Dia dah tahu dah puasa tu mudarat diri dia, dah teruk dah, dia masih lagi tak mau berbuka. Baik, kita tengok riwayat yang lain pula. Wa an Hamzah bin Amrin al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala siyami fi safar. Yang ni jelas dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Amrin al-Aslami ini dia tanya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, dia kata ajidu bi quwwatan 'ala siyam. Maksudnya dia kata kat Nabi, aku ni ada kekuatan, aku dapati diri aku ni kuat untuk berpuasa ketika musafir. Fahal alayya junahun. Jadi dia dapati diri aku ni kuat untuk berpuasa ketika musafir. Jadi dia puasalah. Jadi fahal alayya junahun. Jadi adakah itu merupakan satu kesalahan ataupun dosa ke atas diri aku bila dia puasa ketika musafir? Maka sabda Nabi SAW, hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Jadi Nabi kata berbuka ketika musafir tu adalah keringanan, rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadha biha, maka barang siapa yang ambil rukhsah tersebut, fahasanun, maka hal itu baiklah, elok. Dan wa man ahabba an yasum fala junaha alaih, dan siapa yang suka untuk berpuasa, fala junaha alaihi, maka tiada dosa ataupun tidak menjadi kesalahan ke atasnya. Jadi jelas kat sini hadis ni boleh untuk berpuasa ketika musafir. Dan berbuka itu merupakan rukhsah yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi siapa yang ambil rukhsah tu, khair, tak ada masalah. Tapi siapa yang nak berpuasa, maka tak berdosa juga. Dan dia kata asal hadis ni pada muttafaq alaih, daripada hadis Aisyah, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami tanya Nabi SAW, faqala ya Rasulullah inni rajulun asrudu saum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni lelaki yang sentiasa berpuasa. Dia kata aku ni lelaki yang sentiasa berpuasa, yang puasa berturut-turut lah, yang tiap-tiap hari puasa. Afa asumu fi safar, boleh tak aku nak puasa pada ketika musafir? Lepas tu Nabi kata qala sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasalah jika kamu nak, dan berbukalah jika kamu nak. Jadi dalam hadis ini jelas ada keharusan untuk berbuka bagi orang yang musafir, dan ada keharusan berpuasa bagi orang yang musafir. Dan hadis ni menolaklah pandangan yang mengatakan wajib berbuka ketika musafir. Inilah pandangan jumhur ulama. Jadi sebahagian Zahiriyah lah yang berpandangan puasa ketika musafir tidak
tidak memada. Bahkan wajib dia qada kalau dia puasa bila berakhir safarnya. Dalil zahiriyah yang tadi itulah, kan? Ulaikal usah, ulaikal usah. Jadi ulama jawablah. Jadi pandangan ulama ni berdasarkan hadis-hadis yang lain, bukan saja berdasarkan hadis-hadis bukan saja berdasarkan hadis tadi tu ulaikal usah. Sebab banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjadi sandaran. Antaranya hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata laqad ra'aituna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika fi safar. Sesungguhnya kami dapati diri kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada itu di dalam safar. Lepas tu hadis kita baca tadi Hamzah Al-Aslami tu. Hamzah bin Amrin Al-Aslami. Dia tanya Nabi berkaitan dengan puasa ketika safar sebab dia ada kekuatan untuk berpuasa. Nabi kata itu adalah rukhsah yang Allah Ta'ala bagi. Siapa ambil baik, dan siapa yang tak ambil dia puasa maka tidak menjadi satu kesalahan. Itu antara lain hadis daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Hadis muttafaq alaih. Kata Anas, kami dahulu bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah orang yang berpuasa itu mencela orang yang berbuka, dan tidak juga orang yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Jadi pakat ada yang puasa, dalam kalangan sahabat pun ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Jadi adapun hadis Jabir tadi itu ulaikal usah, maka ulama jawablah seperti mana yang kita sebut tadi. Disebut ulaikal usah sebab mereka mukhalafah suruhan Nabi untuk berbuka. Sebab tu disebut mereka tu usah. Jadi perkataan Nabi itu hanya khusus kepada situasi tertentu. Maka tidak boleh kita umumkan kepada semua keadaan. Dia hanya situasi tertentu saja. Jadi tak boleh kita umumkan kepada semua keadaan. Kita kata orang yang buka dalam bulan, orang yang tidak berbuka dalam bulan puasa, dia tu usah. Dan lebih jelas lagi, Nabi buka puasa selepas asar. Kan? Nabi buka puasa selepas asar. Menunjukkan Nabi sebelum asar tu Nabi dalam keadaan berpuasa. Dan beberapa hari sebelum tu pun Nabi dalam keadaan berpuasa. Sebab jarak perjalanan nak sampai ke Qura' Al-Ghamim ni ambil masa 7 hari. Gitu jugalah hadis kalau kita biasa dengar, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah daripada kebaikan itu berpuasa pada bulan safar. Itu pun dijawab oleh ulama lah. Kalau kita tengok kepada wurud hadis tu, ada cerita dalam Sahih Muslim kan. Kenapa Nabi boleh sebut hadis tersebut, iaitu ada orang yang teruklah keadaan dia yang berpuasa ketika safar sampai orang kena payung. Duk gagah juga, puasa juga. Itu pun samalah, maksudnya perkataan Nabi tersebut keluar disebabkan peristiwa-peristiwa yang kita kata tertentu. Dan hadis-hadis lain jelas menunjukkan boleh untuk berpuasa ketika safar dan boleh juga untuk berbuka. Allahu a'lam. Terus baik, daripada Ibnu Abbas, hadis tentang rukhsah untuk berbuka puasa bagi orang yang tua bangka lah. Jadi dalam hadis ni Ibnu Abbas kata rukhisa li syekhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qada'a alaihi. Diberi keringanan bagi orang yang tua bangka untuk ia berbuka puasa dan memberi makan orang miskin sebagai ganti daripada tiap-tiap hari berbuka, dan tiada qada' ke atasnya. Jadi hadis ni mauquf sebab dia perkataan Ibnu Abbas kan.
Kata Ibnu Abbas, "Mama adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin." Apa yang kamu sandarkan kepada sahabat daripada perkataan dan perbuatan, maka hadis itu adalah hadis mauquf. Cuma kata ulama dia ambil hukum marfu' lah. Ambil hukum marfu'. Kerana rukhsah keringanan ni tidak ada kecuali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah orang tua ni, orang tua bangka, para ulama kiaskan ke atas orang yang tua bangka ni, kiaskan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia ambil hukum yang sama. Betul, dalam mazhab kita orang yang tua bangka yang tak boleh puasa dah, begitu juga orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia tak perlu puasa dah. Dia tak perlu puasa, dia hanya perlu keluarkan satu fidyah bagi setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Adapun orang yang sakit yang ada harapan sembuh, orang ni tak termasuk dah dalam ni. Dia tak termasuk dalam hadis ni. Orang sakit yang ada harapan sembuh, dia buka puasa, lepas tu dia kena qada balik. Jadi kesimpulan dia, hadis ni dia sebutkan kepada kita salah satu daripada kategori orang yang berbuka puasa. Jadi kategori orang yang buka puasa ni ada banyak. Ada orang yang berbuka puasa dia cuma kena qada sahaja. Ada orang yang buka puasa dia kena fidyah sahaja. Ada orang yang buka puasa dia kena qada dan juga fidyah. Kan? Dan ada juga orang yang berbuka puasa dia kena qada dan juga dia kena kafarah. Itu masalah jima' nanti kan. Jadi dia ada beberapa kategori lah. Dan ini salah satu daripada kategori tersebut. Perincian dia dalam kitab-kitab fiqh lah. Baik, hadis yang seterusnya. A'ala afqara minna. A'ala hamzah Baik. Hadis daripada Abu Hurairah lagi berkenaan jima' pada siang hari bulan Ramadan. Dalam hadis ni kata Abu Hurairah, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia kata kat Nabi, halak tu, kata aku telah binasa. Halak tu ya Rasulullah. Nabi pun tanya, qala wa ma ahlakaka, apa yang telah membinasakan kamu? Lalu dia pun bagi tahulah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Maksudnya aku telah jima' isteri aku dalam bulan Ramadan. Jadi Nabi dah buat dah kan. Maksudnya orang ni orang yang menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi dia datang kat Nabi minta fatwa. Dia tahu tu satu kesalahan. Jadi Nabi tak kata apalah. Nabi kata, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, adakah kamu dapat memerdekakan hamba?
Jadi ma kat situ ada yang jadikan ma tersebut sebagai ma nakirah mausufah. Jadi hal tajidu ma tu'tiqu, yakni raqabatan, dia jadikan tu badal bagi ma tu'tiq. Adakah kamu dapati apa yang kamu dapat merdekakan, iaitu raqabah, apa ni, hamba. Dan ada yang jadikan ma tu ma masdariyah. Ada masdariyah, jadi kita tukar tu'tiq itu kepada masdar. Maksudnya hal tajidu i'taqa raqabatin, adakah kamu dapati kamu dapat memerdekakan hamba. Kemudian kata lelaki ni qala la, tak ada lah, aku tak ada sesuatu untuk aku merdekakan hamba, aku tak dapat nak memerdekakan hamba. Kata Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, adakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia kata tak juga. Qala fahal tajidu ma, kata Nabi, hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, adakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Qala la, dia kata tak juga. Summa jalasa, kemudian ia duduk. Siapa duduk ni? Laki itulah. Summa jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr, kemudian didatangkan kepada Nabi, ada orang mai bagi dekat Nabi satu bakul bi araq fihi tamrun, dalam dia ada tamar. Dalam dia ada tamar. Kemudian Nabi kata tasaddaq bihadza, sedekahlah dengan tamar ni lah. Nabi serahkan tamar semua tu semuanya kepada lelaki ni. Lepas tu orang ni dia buat salah, jadi dia datangkanlah kat Nabi SAW minta fatwa. Jadi Nabi pun bagi tahulah apa yang dia perlu buat. Hukuman dia lah. Hukuman dia, kamu kena merdeka hamba. Boleh tak? Tak boleh. Boleh puasa tak? Tak boleh puasa. Dia tak boleh dah puasa. Kalau puasa lagi pengsan ke apa ke, dia tak boleh puasa dah. Lepas tu kata nak bagi makan 60 orang miskin, boleh tak? Pun tak boleh juga. Lepas tu ada orang yang bagi kat Nabi SAW bakul. Dalam bakul itu ada tamar yang mana cukup untuk 60 orang makan. Jadi lepas tu Nabi kata, nah, ambil ni, bersedekah dengan tamar ni. Jadi sedekah tu dekat orang lain lah. Lepas tu dia tanya Nabi, a'ala afqara minna, ni nak aku sedekahkan ni ke atas orang yang lebih fakir daripada kami. Orang ni dia duk sangkaan dialah orang yang paling fakir sekali. Yang ada di Madinah tu. Dia kata fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Sebenarnya tidak ada di antara dua batu hitam ni. Maksudnya Madinah lah. Ni di antara dua batu kan. Tidak ada di antara dua batu hitam ni, yang maksudnya Madinah, tidak ada orang di Madinah ni ahli rumah yang lebih berhajat kepada tamar ni daripada kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga orang kata apa? Nampak taring dia. Taring Nabi yang mulia. Kenapa Rasulullah ketawa? Rasulullah ketawa dengan orang ni bila dia cakap macam tu. Sebab biasanya keadaan orang yang datang dalam keadaan menyesal, lepas tu kesal dengan kesalahan yang dia lakukan, lepas tu dia tak mampu pula untuk laksanakan kafarah yang diwajibkan ke atas dia tu. Biasanya orang macam ni bila dah dapat sesuatu suruh bagi dekat orang lain tu, kira dia bagilah. Tapi yang ni tak.
Bila Nabi suruh bagi sedekahkan dekat orang lain, dia kata tak ada orang yang lebih berhajat daripada dia. Tidak ada ahli rumah yang lebih berhajat kepada apa yang Nabi suruh bagi ni. Maknanya dia lebih berhajat lah. Jadi Rasulullah orang kata apa, geli hati lah dengan apa, gelagat orang ataupun keadaan orang ni, sehingga Rasulullah ketawa sehingga nampak gigi taring Nabi yang mulia. Summa qala, kemudian Rasulullah kata, idhab fa at'imhu ahlak. Pilah, tapi dan bagilah makan ahli keluarga kamu. Pi dan makan ahli keluarga kamu. Baik, dalam hadis ni disebutkan berkaitan dengan kafarah. Kafarah orang yang menjima isteri dia. Orang yang jima isteri dia dalam bulan puasa dalam secara sengaja. Adakah dalam hadis ini sebut secara sengaja? Dia kata kalau dalam hadis ni tak sebut pun, bagi tahu dia kata aku jima isteri aku secara sengaja. Dia bagi tahu waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan sahaja. Jadi ulama dapat faham kata jima' ni berlaku secara sengaja daripada perkataan lelaki ni kata halaktu, binasa aku. Jadi tak dikatakan binasa kecuali bila benda tu berlaku secara sengaja lah. Kalau tak sengaja, benda tu tak menjadi satu kesalahan. Tapi sebab benda tu menjadi satu disebabkan sengaja lah, dan dia bukan satu kesalahan, orang ni kata aku halaktu, telah binasa aku. Wassalamualaikum Muhammad. Kemudian disebut dalam hadis ni kafarah tu merdeka hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, bagi makan, maksudnya memilikkan orang miskin setiap seorang 1 mud dengan 60 mud. Milikkan 60 orang miskin 60 mud, bagi makan 60 orang lah. Bagi makan tu maksudnya bagi setiap seorang tu 1 cupak, bagi 60 orang. Setiap seorang satu cupak. Okey, ulama khilaf adakah kafarah ni secara takhyir ataupun secara tertib. Maksudnya adakah kita boleh pilih antara 3 ni, mana yang dia nak buat, ataupun dia kena ikut tertib satu-satu. Jadi dalam mazhab kita dan juga jumhur ulama, bukan mazhab kita aja, wajib kafarah ni secara tertib. Kan? Wajib kafarah ni secara tertib. Dan hadis ni menjadi dalil adalah yang mana Nabi SAW yang mana disebut dengan huruf fa. Nabi tanya, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Dia kata tak. Lepas tu Nabi kata fahal tastati'u, ada fa. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Dia kata tak. Lepas tu Nabi kata fahal tajidu ma tut'im. Jadi digunakan huruf fa dalam hadis ni yang memberi faedah tertib. Kan al-fa' li ta'kid kan. Yang beri faedah at-tartib wa ta'kid. Jadi dalam hadis ni bagi faedah fa' ni bagi faedah tertib, sekaligus bagi faham bahawa seorang tu tidak boleh berpindah kepada hukuman yang seterusnya kecuali apabila dia tidak mampu buat hukuman yang sebelum. Jadi dia tak boleh berpindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut kecuali jika dia tak mampu memerdekakan hamba, dan tak boleh berpindah kepada bagi makan tu kecuali jika dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Cukup kot takat tu. Kita tengok hadis yang lain. 3.5 dah. Hadis yang seterusnya.
hadis daripada Aisyah dan juga Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi SAW berpagi-pagi ia dalam keadaan berjunub daripada jima'. Thumma yaghtasil wa yasum. Kemudian Rasulullah mandi dan berpuasalah, meneruskan puasa dia. Jadi hadis ini menunjukkan sah puasa orang yang berjunub. Menunjukkan apa ni, orang yang berpuasa, hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa apabila berpagi-pagi dalam keadaan junub, maksudnya bila terbit fajar dalam keadaan dia berjunub, sah puasa dia. Jadi suci daripada janabah bukanlah syarat untuk sah ibadat puasa. Begitu juga orang yang begitu juga perempuan yang haid dan juga nifas. Kan? Kita faham daripada hadis ni, begitu juga perempuan yang haid dan juga nifas yang terputus darah depa tu pada waktu malam. Putus darah pada waktu malam, lepas tu terbit fajar dalam keadaan depa tu belum lagi mandi. Jadi sah puasa dia dengan syarat dia dah niat dah malam tadi. Dia dah niat dah pada waktu malam. Jadi tak syarat dia kena mandi itu sebelum fajar. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Allah kata fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ada ada rukhsah, ada keringanan untuk kita makan dan minum dan juga jima' pada waktu malam. Nabi kata makan sekarang ni mubasyarah lah kamu akan isteri kamu. Nak jima' isteri boleh. Kalau dulu waktu awal puasa dulu, orang yang dah tidur ataupun dah solat isyak, maka diharamkan untuk dia makan minum lagi. Lepas masuk waktu maghrib, kalau orang tu dah tidur ataupun dia dah solat isyak, maka diharamkan ke atasnya makan minum dan juga jima'. Jadi benda tu agak sukar lah. Kemudian diringankan, dibolehkan. Selepas itu. Jadi Allah Ta'ala kata sekarang ni datangilah, mubasyarah lah akan isteri kamu dan tuntutlah apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu, dan makan dan minumlah sehinggalah nyata cerah cerah fajar daripada gelap malam, sehinggalah nyata cerah fajar daripada gelap malam. Jadi dalam ayat jelas boleh makan pada waktu malam, bermula daripada maghrib tu sampailah kepada subuh. Dan sebelum subuh tu pun kira termasuk waktu yang dibolehkan. Kalaulah sebelum subuh tu wajib kita mandi, maka macam tak secucuk dengan ayat ni. Kalau sebelum subuh tu kena mandi, maka tak samalah dengan ayat yang kata boleh sampai subuh, boleh makan, minum dan jima' sampai subuh. Jadi 1 minit sebelum subuh tu pun dikira sebelum subuh juga kan. Jadi termasuk waktu yang dibolehkan untuk makan, minum dan jima'. Jadi kalau kita kata wajib mandi sebelum tu, kalau kita kata wajib mandi sebelum subuh, jadi maknanya ada waktu-waktu yang kita antara subuh dan juga maghrib tu ada waktu yang kita tak boleh makan, minum dan jima'. Sebab tu kita kena mandi. Itu antara yang disebut oleh ulama' lah. Mungkin pencerahan daripada Anas sendiri yang agak mungkin berbelit sikit. Baik. Di dalam hadis ni kita dapat, antara yang kita dapat faedah daripada hadis ni, jawaz muasyaratir rajul zaujatahu fi layali Ramadan. Keharusan untuk bergaul, seorang tu bergaul dengan isteri dia pada malam-malam Ramadan. Dan juga antara yang kita dapat juga sahnya puasa orang yang berjunub. Janabah bukan jadi syarat bagi sah puasa. Sebenarnya hadis ni dia ada kisah yang tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim lah. Dia ada kisah
antara Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Makhzumi. Dua-dua ni tabi'in lah. Abu Bakar ni muhaddis, dan dengan ayah dia Abdurrahman. Kedua-dua ni tabi'i. Kisah antara Abu Bakar bin Abdurrahman dan ayah dia Abdurrahman dan juga Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah dulu pada mulanya dia berfatwa dengan fatwa orang yang berjunub, kan? Orang yang berjunub dia tak boleh puasa. Orang yang berpagi-pagi dalam keadaan berjunub dia tak boleh puasa. Jadi Abu Bakar ni dia bagi tahu ayah dia Abdurrahman. Abu Bakar dia bagi tahu ayah dia Abdurrahman, dan ayah dia Abdurrahman ni ingkarkan apa yang anak dia Abu Bakar ni sampaikan. Lalu Abdurrahman ni tabi'i ni, ayah kepada Abu Bakar ni, pi kepada isteri Nabi SAW bersama-sama dia, anak dia lah Abu Bakar tu, dia pi jumpa isteri Nabi Sayyidina Aisyah dan pi jumpa Ummi Salamah. Dan jawapan daripada Sayyidina Aisyah dan Ummi Salamah inilah, Nabi bagi tahu kana yusbihu junuban min jima' summa yaghtasil wa yasum. Jadi selepas tu Abdurrahman ni, ayah kepada Abu Bakar ni, Abdurrahman ni pergi jumpa Marwan, yang mana ketika tu dia jadi kita kata gubernur ataupun yang merintah Madinah lah, di bawah pemerintahan Muawiyah pada ketika tu. Dan Marwan perintahkan Abdurrahman ni untuk jumpa dengan Abu Hurairah. Untuk jumpa dengan Abu Hurairah, bagi tahu ke Abu Hurairah tentang apa yang disebutkan oleh Sayyidina Aisyah dan juga Ummi Salamah. Jadi Abdurrahman pun bagi tahulah Abu Hurairah yang dia dah tanya isteri Nabi berkaitan dengan lelaki yang berpagi-pagi dalam keadaan berjunub ni. Jadi si Nabi kita tak ada masalah lah. Nabi pun berpagi-pagi dalam keadaan berjunub. Lepas tu Nabi mandi dan Nabi puasa. Lepas tu apa kata Abu Hurairah? Huma a'lam. Jadi mereka dua ni, isteri Nabi ni, Abu Aisyah dan Ummi Salamah, mereka berdua lebih tahulah. Lebih tahu. Dan maksudnya dia mengakui. Dan kemudian dia bagi tahu, hanya aku tak dengar daripada Nabi sebenarnya, aku dengar daripada orang lain. Dikatakan dalam riwayat dia dengar daripada Al-Fadl Ibn Abbas. Ada riwayat dengar daripada orang lain, ada riwayat tak sebut siapa dia dengar. Simpulannya dia bagi tahu dia tak dengar daripada Nabi SAW, tapi dia dengar daripada orang lain. Jadi kat sini masya-Allah kita boleh tengok dalam hadis ni menceritakan kelebihan Abu Hurairah lah, yang mana dia mengaku Sayyidina Muhammad. Dia bila dia terima satu kebenaran tu, maka dia mengaku dengan kebenaran tersebut. Jadi dia mungkin dia tersilap lah kan. Maksudnya bukan dia tersilap. Ulama banyaklah, banyak pandangan ataupun qaul. Tak adalah ada dua, ada yang kata nasakh. Hukum yang sebelum tu adalah seperti mana yang disebut oleh Abu Hurairah. Adapun kata-kata Aisyah dan Ummi Salamah ni, dia telah menasahkan apa yang disebut Abu Hurairah. Hukum asal pada ketika tu cuma tak sampai kepada Abu Hurairah. Dan ada jawapan yang lain lah. Yang tu boleh tengok dalam syarah Sahih Muslim. Tapi nak bagi tahunya, Abu Hurairah bila dia dengar tentang perkara tersebut, jadi dia mengakui lah, dia bagi tahu Sayyidina Aisyah dan juga Ummi Salamah, mereka lebih tahu tentang keadaan Nabi SAW di dalam rumah. Jadi sahabat-sahabat dia tahu perkara-perkara yang di luar rumah, tapi isteri Nabi ni dia tahu keadaan Nabi di dalam rumah. Jadi dia terimalah apa yang disebut oleh Sayyidina Aisyah dan juga Ummi Salamah. Jadi ada kisahlah di sebalik perkataan Sayyidina Aisyah dan Ummi Salamah ni yang antum boleh tengok dalam Sahih Muslim. Baik, teruskan.
Baik. Ini yang terakhir kalau tak salah. Hadis yang terakhir dalam bab puasa ni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati, siapa yang mati dan ada atasnya kewajipan puasa yang ditinggalkan, maka hendaklah walinya berpuasa bagi pihaknya. Kehendaklah walinya berpuasa bagi pihaknya. Jadi ana terjemahkan dengan suruhan. Shama anhu waliyuhu, ana terjemahkan dengan hendaklah walinya berpuasa bagi pihaknya. Sebab maksud daripada shama anhu waliyuhu, kata ulama, lafaz dia lafaz khabar lah. Man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati dan ada atasnya kewajipan puasa yang ditinggalkan, shama anhu waliyuhu. Jadi lafaz shama anhu waliyuhu tu kalam khabari, ayat penyata, ayat khabari, tapi maksud dia insya. Maksud dia insya, iaitu amar, suruhan. Jadi kalau kita takdirkan, maksud dia macam ni, man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan ada atasnya kewajipan puasa, maka hendaklah walinya berpuasa bagi pihaknya. Jadi itu yang dipaham oleh ulama lah. Bukannya maksudnya wali yang telah puasa bagi dari pihaknya, maksudnya hendaklah walinya berpuasa bagi pihaknya. Dan suruhan di sini kata ulama laisa lil wujub. Laisa lil wujub. Kan? Bukan atas jalan wajib. Adapun sebahagian zahiriyah dia kata wajib. Walaysa hadzal amru lil wujub inda jumhuril qailin bil hadis, wa qala ba'du zahiriyah bil wujub. Yajibu ala wali man mata wa alaihi siyamun an yasuma anhu. Jadi sebahagian zahiriyah dia kata wajib wali puasa bagi pihak si mati. Kalau si mati tu ada puasa yang ditinggalkan lah. Baik. Jadi hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana. Kita baca sikit dalam ni. Wa dhahaba aksarul fuqaha wa minhum al-Hanafiyah wal Malikiyah wasy-Syafi'iyah ila annahu la yujzi'u siyamul wali wala ghairihi anil mayyit. Istidlalan ay siyam wajaba alaihi istidlalan bi umumatil adillah allati tujibu 'alal mukallaf ada al-fardhi bi nafsihi. Was-sawmu ibadatun badaniyah mahdhah la tadkhuluha an-niyabah 'anil hayy bil ijma'. Kadzalikal mayyit innama yut'amu anhu kulla yawmin nisfu sa' min tamrin aw sya'ir. Walahum adillatun ukhra katsiratun la nutilu biha. Ini dalam I'lamul Anam, Syekh Nuruddin Itir. Dia kata kebanyakan fuqaha berjalan berpendapat mereka, antaranya Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, mengatakan tidak memada puasa wali dan juga selain wali bagi pihak si mati yang ada tinggal puasa lah. Kata mereka tak memada. Jadi dia kata dalam ni dia sebut wa Syafi'iyah sekali kan. Memang pendapat Imam Syafi'i, pendapat jadid tidak memada. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat jadid tidak memada puasa. Tak boleh lah, maknanya si wali nak puasa bagi pihak si mati. Wali ataupun kaum kerabat. Dimasukkan dengan wali sini adalah kaum kerabat. Ada khilaf lah ulama yang apa yang dimasukkan dengan wali. Mudah kita sebut sini sekarang ni, secara ringkasnya kaum kerabat si mati.
pendapat jadid. Sebab apa? Sebab puasa ni merupakan ibadat badaniyah yang mahdhah. Jadi kan ibadat kan terbagi kepada beberapa bahagian. Kita ada ibadat badaniyah kan, dan kita ada ibadat maliyah macam zakat, dan kita ada ibadat badaniyah macam solat, puasa. Dan ibadat badaniyah ni pula dia terbahagi pula kepada ibadat badaniyah yang mahdhah dan ada ibadat badaniyah yang ghair mahdhah. Ada yang semata-mata ibadat badaniyah, dia tidak dicampur dengan harta. Dan ada ibadat badaniyah yang ghair mahdhah, yang dia ada, yang bukan semata-mata ibadat badan tapi ada campuran harta, seperti ibadat haji. Ibadat haji bukan ibadat badan semata-mata tapi perlu keluarkan duit. Perlu kita keluarkan, perlu kita ada keperluan, ada harta, kenderaan untuk sampai ke Mekah untuk buat haji dan juga umrah. Jadi dia dipanggil sebagai ibadat badaniyah ghair mahdhah. Jadi ulama kata ibadat badaniyah yang mahdhah ni dia tak boleh digantikan. Tak boleh digantikan bagi pihak si mati. Bagi orang yang hidup, begitu juga bagi orang yang mati. Berbeza kalau ibadat badaniyah ghair mahdhah macam haji. Dia boleh digantikan. Jadi disebabkan puasa ni ibadat badaniyah mahdhah, maka tak masuklah orang kata tak bolehlah digantikan bagi orang yang hidup dan juga bagi orang yang mati. Jadi tak boleh ada orang lain nak puasa bagi pihak si mati ni. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab qadim, boleh. Dia dua pilihan lah. Dua pilihan bagi orang yang mati ni, dia ada dua pilihan. Orang yang kita kaum kerabat ni, kita kata ada kaum kerabat kita mati. Jadi kita ni boleh untuk berpuasa bagi pihak dia, ataupun kita memilih untuk keluarkan fidyah. Boleh pilih salah satu. Mana keluarkan fidyah satu mud bagi satu hari puasa yang dia tinggalkan, ataupun kita nak puasa bagi pihak dia. Itu pendapat qadim. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i pendapat qadim. Ini antara pendapat qadim yang pendapat qadim yang ianya adalah muktamad. Biasanya kita akan ambil pendapat jadid kan. Tapi ada beberapa masalah kita ambil pendapat qadim. Yang ni kita ambil pendapat qadim. Boleh juga kita nak puasa dan boleh juga kita nak bayar, disebabkan adanya dalil-dalil yang menunjukkan kepada keharusan tersebut. Memang asalnya tak boleh, tapi disebabkan ada dalil yang membolehkan. Antaranya hadis itulah, hadis seorang perempuan tu, dia tanya Nabi, dia kata mak dia, kalau tak salah, mak dia ada hutang nazar untuk puasa. Boleh tak dia nak puasa bagi pihak mak dia? Jadi Nabi kata puasa. Puasalah kamu, dia terganti daripada puasa ibu kamu tu. Jadi ada hadis-hadis lain yang menunjukkan keharusan ataupun kebolehan perkara tersebut. Jadi dalam mazhab kita boleh untuk kita gantikan puasa bagi pihak si mati, yang mana dia ada tertinggal puasa wajib, dia tak ada puasa, atau dia tak puasa waktu dia hidup, ataupun kita gantikan satu hari itu dengan satu mud. Satu hari puasa dia diganti dengan satu mud. Kemudian boleh juga kita nak pakat ramai-ramai. Contohnya si mati tu ada puasa 30 hari. Jadi kita pakatlah 30 orang adik-beradik, hari Isnin kita puasa. Ganti daripada puasa ayah ataupun mak contohnya, yang yang puasa yang dia tinggalkan. Jadi pakat puasa hari itu 30 orang, niat untuk 30 hari puasa mak ataupun ayah tersebut. Jadi selesailah ganti puasa tersebut dalam masa satu hari. Boleh. Banyak lagi sebenarnya perbahasan berkaitan dengan hadis ni, lepas tu khilaf ulama. Tapi anda tak masuklah kot. Waktu pun dah lewat. Mungkin setakat tu saja daripada anak.
mohon maaf kalau ada salah dan silap. Kalau ada salah silap dalam dalam penyampaian ataupun dalam syarahan, mohon betulkanlah. Mohon betulkan ataupun boleh maklumkan kepada anak. Kadang-kadang tak ada anak murajaah, kelang kabut, sibuk dengan komitmen-komitmen yang lain, kan. Tersilap, nakal dan sebagainya. Jadi benda tu benda-benda yang boleh terjadilah ketika sesi huraian. Jadi minta maaf banyak-banyak. Yang baik, yang betul tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tersilap, yang kurang tu daripada diri ana sendiri. Mohon maaf kalau ada salah silap ataupun tersilap kata daripada ana. Wallahu taala a'lam.